sandarkan kata-kata itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak. Sebenarnya perkataan dia, tapi nak bagi laku kata-kata dia di sisi manusia, maka disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tujuan-tujuan dia. Jadi maka hadis palsu, hadis maudhu' ni tertolak dengan automatik, dengan sendiri. Adapun hadis hasan dan dhaif masih diterima. Macam saya kata tadi, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu nak kena mengaji dalam hadis pula. Jadi tuan-tuan tak berbuat sesuai dengan ilmu hadis ni. Cuma kita kupas tu bagi tuan-tuan pendedahan sedikit, itu saja. Kerana dewasa ini, pada waktu ini terlalu mudah orang maudhu'kan hadis. Hadis yang boleh pakai pun dia kata tak boleh pakai. Dia kata hadis sahih punya kita boleh pakai, hadis lain itu sahih ditolak. Jadi pandangan ini pandangan yang terkeluar dari landasan syarak. Kan? Sebab banyak hukum hakam, hukum hakam, hukum fiqh menggunakan hadis-hadis, hadis-hadis hasan. Banyak amalan-amalan kita dalam ibadah bersumberkan hadis dhaif. Tapi ulama sepakat mengatakan pun begitu maka ianya boleh dipakai. Kan? Boleh dipakai. Hujah panjang perbahasan dia. Itu saja nak beritahulah hadis hasan sahih itu apa. Itu saja. Jadi tuan-tuan pun dengar hadis hasan sahih. Ada hasan sahih pula. Kan? Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita dah huraikan matan hadis ini dan mafhumnya telah kita huraikan. Tiba masanya malam ni kita nak huraikan, nak syarahkan apa yang diterangkan, yang ditulis oleh almarhum tuan guru tentang hadis ini. Iaitu keterangan hadis ini. Dia disebut keterangan. Bayan. Bayan tu bahasa Arab, keterangan tu bahasa Melayu. Hadis di atas menggunungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat baginda, terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sebab dalam perkataan dalam hadis yang kita baca pada bulan lepas, sahabat Nabi menggunakan perkataan mau'izah. Ka'annaha mau'izatun muwadda'in fa'ausina. Seolah-olah ianya satu mau'izah, satu nasihat. Muwadda'in ni macam nasihat akhir. Macam orang tua kita bila dah uzur sangat tu, dia terasa dia anak-anak pergi dah. Panggil anak-anak kita semua-semua dia beradik ni lah, panggil. Bila panggil tu dia pun ngadap lah. Macam Tiga Abdul ngadap Ismail pulang raja, macam tu lah lebih kurang. Kan? Jadi bapak kita pesan, kamu begini. Kalau abah dah tak ada esok, kamu jangan berebut bab harta. Ikutlah macam mana yang ditentukan. Jangan berebut harta, kamu putus saudara. Itu kita dengar tu, esok kamu adik-adik jangan tinggalkan mak, jangan biarkan mak seorang, abah dah tak ada, mak kamu tinggal seorang. Kalau ada yang sanggup jaga mak, jagalah. Siapa yang sanggup jaga mak, dia dapat rumah ni. Tu. Jadi bila bapak kita pesan itu kan dah lain bunyi tu. Itulah dia mau'izah muwadda'in. Kan? So itulah tuan guru ni menggunakan perkataan pesanan-pesanan yang sangat berharga. Terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan. Maknanya Nabi SAW sudah melihat. Sebab Nabi sebut fasayarah tilafan kathira man ya'ish fa innahu man ya'ish minkum fasayarah tilafan kathira. Siapa yang hidup selepas aku pergi nanti, dia akan melihat
perselisihan yang banyak. Sebab sahabat Nabi ini mengikut sejarah dia, sahabat Nabi yang akhir wafat pun 100 tahun hijrah. Maknanya 90 tahun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat tahun 10 hijrah. Sahabat ini hidup sampai tahun 100 hijrah, panjang umur dia. Jadi sahabat yang paling akhir wafat ini, paling akhir meninggal ni, sempat hidup zaman Khulafa Rasyidin, daripada Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Sampailah ke zaman Khalifah Umayyah, Muawiyah dan anak-anaknya. Maka sahabat-sahabat yang akhir-akhir meninggal ni, mereka melihat perselisihan yang sangat banyak. Umat Islam berpecah. Kan? Ada yang jadi Syiah, ada yang jadi Khawarij, ada yang jadi Mu'tazilah, ada yang jadi Murji'ah, ada yang jadi Qadariyah, ada yang jadi Jabariyah. Nabi dah sebut dalam hadis lain, setiap dari ummati, umat aku ni akan berpecah kepada 73 golongan, ala 73 firqatan. Umat aku akan berpecah 73 golongan. Satu masuk, 72 masuk neraka, satu masuk syurga. Nabi sebut dalam hadis lain. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi ini akan diperlihatkan Allah SWT selepas wafatan Nabi nanti, perpecahan yang sangat banyak. Itu ni. Apatah lagi pada zaman kita ni, kan? Oleh itu, siapa yang mau selamat, mengenallah yang mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, iaitulah. Jadi Nabi bagi tahu ada beberapa benda. Ada beberapa pesanan yang Nabi sampaikan kepada kita untuk kita amalkan dan lakukan, maka nanti kita akan termasuk dalam golongan yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya, kata almarhum pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, hendaklah ia melazimi takwa kepada Allah dalam keadaan aku jua dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu dia. Maksudnya takwa ni, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana-mana saja kamu berada. Duduk dalam surau pun bertakwa, di luar surau pun bertakwa, di mana-mana saja pun bertakwa. Hatta kita pergi ke luar negara pun bertakwa. Ni Allah Ta'ala ni pesan. Ada manusia takwanya bermasa, takwanya bertempat. Masa sakit, dia bertakwa kepada Allah. Bila sihat, dia hilang sifat takwanya kepada Allah. Ada manusia tu masa sakit tahu tutup aurat, bila dah sihat tak reti pula tutup aurat. Dia manusia itu. Yang faham alhamdulillah, yang tak faham tak boleh nak buat apa lah. Yang faham alhamdulillah. Bila saya sebut ni, kita tak tunjuk siapa-siapa, tapi perempuan faham lah. Ada orang macam tu. Ada orang dalam masjid surau dia bertakwa, di luar masjid surau hilang rasa takwa. Ada orang dalam negara dia, sebab negara di negara Islam, semua orang Islam, dia jadi manusia bertakwa. Bila dia pergi ke negara orang-orang ke Islam, hilang rasa takwa. Ada tak yang itu? Dan kat negara dia pakai complete set. Kalau perempuan tu nampak mata tu, bila sampai KLA, turun KLA, pergi toilet, keluar-keluar dah 100% jadi lain. Maknanya pada dia, Tuhan tu ada di negara dia, negara Malaysia ni tak ada Tuhan. Tuhan tak berhati. Dia lupa, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Ta'ala itu maha melihat apa yang anda usaha.